Seterusnya ialah kertas 4, iaitu 11034 mendengar. Jadi dalam kertas ini, peruntukan masa yang diperuntukkan untuk calon menjawab ialah 30 minit. Di dalamnya mengandungi 4 hingga 6 petikan. Terdapat 20 hingga 25 soalan dan calon dikehendaki menjawab di dalam kertas soalan yang akan menjadi kertas jawapan. Okey. Perkara yang ditaksir dalam 11034 ini adalah kemahiran mendengar dan memahami, mengenal pasti maklumat, memahami bahan yang didengar, kemahiran aplikasi maklumat. Jadi seterusnya ialah contoh soalan mendengar. Jadi untuk ini, calon akan diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Kemudian mereka akan mendengar audio yang tu, menjawab, mendengar audio berkaitan dengan soalan, menjawab dan akhirnya diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okay. Selepas itu petikan itu akan dibaca kali kedua. Peruntukan masa yang diberi kepada calon sama, 1 minit untuk membaca soalan dan juga 30 saat untuk menyemak soalan. 30 saat untuk menyemak jawapan. Ya. Jadi itu kertas 11034 dan untuk makluman, kertas ini hampir sama seperti pentaksiran penilaian tingkatan 3. Jadi calon kita ada pengalaman untuk mengambil kertas ini. Baik Cik Haidir, bagi menjelaskan lagi berkenaan dengan kemahiran mendengar ini, kami ingin kongsikan kepada calon-calon SPM tentang satu contoh audio ujian mendengar bahasa Melayu SPM 2021. Mari kita dengar. Ujian mendengar bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia. Dengar arahan berikut dengan teliti. Ujian mendengar ini mengandungi 4 petikan. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan sebelum maklumat atau petikan diperdengarkan. Maklumat atau petikan tersebut akan diperdengarkan sebanyak 2 kali. Anda dikehendaki mendengar rakaman tersebut dengan teliti. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas peperiksaan. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Sila serahkan kertas peperiksaan anda kepada pengawas peperiksaan selepas ujian mendengar ini tamat. Petikan 1, berita. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Putrajaya, sebanyak 21 barangan disenaraikan di bawah skim kawalan harga musim perayaan Hari Raya yang akan dilaksanakan selama 14 hari bermula 17 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, harga maksimum pengeluar, borong dan runcit dibuat berdasarkan pemantauan harga di semua daerah, pandangan pelbagai agensi kerajaan dan perbincangan dengan pihak berkaitan. Skim ini akan berkuat kuasa 8 hari sebelum perayaan, sehari pada hari perayaan yang dijangka disambut 25 Jun ini dan 5 hari selepas perayaan. Skim akan dilaksanakan menerusi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Hamzah berkata, pegawai penguatkuasa KPDNKK akan berada di lokasi tumpuan orang ramai termasuk pasar awam, pasar pagi dan pasar tani bagi tujuan pemeriksaan serta pemantauan. Pada masa yang sama, KPDNKK akan mendapatkan kerjasama Friends of KPDNKK, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Skuad Pengguna, penghulu dan ketua masyarakat bagi memantau serta memberi maklum balas mengenai pelaksanaan skim ini.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Baik, murid-murid, itu dia tadi berkenaan dengan contoh audio ujian mendengar bahasa Melayu SPM 2021 di mana dalam kemahiran mendengar ini 1 minit masa diberikan untuk membaca soalan dan 2 kali akan diperdengarkan dan perlu mendengar dengan teliti. Kemudian calon-calon perlu menulis jawapan pada kertas peperiksaan dan 30 saat masa diberikan untuk menyemak jawapan. Secara ringkas, itu berkenaan dengan kemahiran mendengar. Baik, Cik Haidir, kita dah sampai kepada penghujung taklimat ini. Sedikit rumusan daripada Cik Haidir, silakan. Terima kasih. Untuk makluman semua, bahawa kertas Bahasa Melayu 1103 ini mengandungi 4 kertas, iaitu 1103 palang 1, 1103 palang 2, 1103 palang 3 dan 1103 palang 4 berdasarkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Jadi calon diwajibkan untuk mengambil keempat-empat kertas ini sebagai syarat untuk lulus mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi calon-calon diingatkan juga bahawa kertas ini wajib lulus untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia dan sekiranya ada calon yang gagal ataupun calon yang tidak hadir untuk mengambil salah satu daripada kertas tersebut, maka calon-calon tersebut dianggap sebagai gagal untuk mendapatkan sijil SPM pada tahun tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Baik, Cik Haidir, wajib untuk kertas 1, 2, 3 dan 4 ya. Bagi calon-calon SPM 2021. Kami mengharapkan agar taklimat yang diberikan oleh Cik Haidir ini dapat memberikan penjelasan dan juga murid-murid ataupun calon-calon SPM sudah bersedia dengan format baharu SPM 2021 bagi kertas Bahasa Melayu. Dan sebelum mengundurkan diri, terima kasih kami ingin ucapkan kepada Cik Haidir Osman, Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia. Terima kasih untuk penjelasan pada hari ini, Cik Haidir. Moga-moga ia memberi manfaat kepada semua calon-calon SPM 2021. Jadi, kami ucapkan selamat maju jaya untuk semua dari sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.